الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, pagi ini marilah kita sama-sama insya-Allah mengangkatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah, junjungan yang tercinta, yang insya-Allah telah meninggalkan kepada kita satu tradisi ikutan yang terbaik, insya-Allah, yang telah mengubah seluruh struktur kehidupan manusia di dunia ini. Bermula daripada permulaan yang kecil kan, di satu bahagian dunia ini, kemudian dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala telah mengesankan manusia, kehidupan manusia, dan juga sampai kepada kehidupan kita hari ini kan. Jadi alhamdulillah, yang berada di belakang daripada ataupun enjin yang duduk di belakang perjalanan ataupun apa yang digerakkan oleh Rasulullah SAW ini, perubahan yang besar adalah Al-Quranul Karim sebenarnya kan, kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi sistem dokongan dan juga enjin penting yang menggerakkan perjalanan perjuangan dan juga misi Rasulullah SAW di atas muka bumi ini kan. Al-Quran Karim sebenarnya adalah, kalau kita teliti dan kita baca dengan lebih dekat kandungan dia, kita akan dapati dia ada bahagian-bahagian yang tertentu yang merupakan sebenarnya talian hayat kepada Rasulullah SAW kan? Dan talian hayat kepada Rasulullah SAW dan juga talian hayat kepada mereka-mereka yang akan meneruskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini. Dan sememangnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan itu adalah bentuk perhubungan di antara manusia, antara Muslim dengan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan manusia lain. Jadi sebab itu kita baca, bila kita baca Al-Quran, khususnya kalau kita tengok struktur surah-surah yang kita jumpa dalam kumpulan yang terakhir ini, kumpulan yang 7 ini, sebenarnya
kesemua surah lainnya kan, surah Al-Baqarah dan kumpulan yang pertama, surah Ali Imran, kita akan dapati bahawa di dalam surah-surah ini selain dia ada isi mesej penting yang nak disampaikan kepada manusia, kepada kaumnya khususnya, dan kepada manusia umumnya, keseluruhannya. Di samping di dalam Al-Quran ini juga berisi ayat-ayat yang diturunkan khas kepada penyampai ataupun yang mendukung penyampai wahyu ini kepada manusia. Di tahap yang pertama, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam, boleh kata, semua surah yang kita baca, ada bahagian dalam surah tu, kalau kita teliti, dia akan bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau surah-surah yang pendek yang di hujung nanti kita akan jumpa yang lebih pendek, mungkin ini dibahagikan kepada beberapa surah tentu. Satu surah tu dia berisi dukungan kepada Rasulullah SAW saja. Contohnya macam surah Ad-Duha. Ad-Duha ni adalah dukungan kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau kita tengok terutama tiga surah yang baru kita, dua surah lepas yang telah kita tempuh, itu juga yang lain sebelum itu, surah Muddathir dan surah Muzammil dan Muddathir, kita akan dapati bahawa ada isi dalam surah ini yang merupakan isi yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kaumnya, dan ada isi yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan untuk komplimen kepada Rasulullah SAW ataupun sebagai dukungan kepada Rasulullah SAW. Macam surah Muddathir dan juga Muzammil, di samping menjelaskan apa yang Rasulullah nak, dan juga ancaman kepada orang-orang Quraisy khususnya. Juga di surah Al-Muzammil, kalau kita ingat lagi, Allah Subhanahu Wa Taala menekankan tentang sistem persediaan Rasulullah, training, kan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan. Bangun dah di waktu malam sedikit, nisfahu awin qus minhu qalilan aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Sedikit kurang daripada separuh malam ataupun tambah lagi sedikit, kan. Zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu, kan, dengan perlahan-lahan, kan, dalam itu, kan. Ini adalah ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya, dan umum, yang sedikit umum daripada itu kepada mereka-mereka yang melaksanakan peran tugas Rasulullah SAW, juga menyambung tugas Rasulullah SAW untuk menyampaikan mesej yang turun dalam Al-Quran ini kepada manusia juga, kan. So ada dua bahagian, kan. Selepas itu ada bahagian yang merupakan ancaman kepada kaum yang Rasulullah sedang berhadapan dengan mereka. So ini adalah struktur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni secara umumnya. Begitu juga di dalam surah kalau surah Al-Muddathir, kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didukung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan, kan, ya ayyuhal muddathir, wahai orang-orang yang menutup diri dia, kan, dengan selimut, kan, kerana tekanan-tekanan dan sama ada ketakutan dan ketekanan. Rasulullah SAW dia tidak
ada ketakutan, tapi ketakutan ialah dia tidak dapat melaksanakan peranan ini dengan sebaik-baiknya. Itu tekanan yang Rasulullah SAW hadapi. Tapi takut kepada manusia itu bukan sifat Rasulullah SAW. Tapi tekanan untuk berhadapan dengan tugas, medan tugas yang amat besar ni. Kerana itu Rasulullah diberi sokongan oleh Allah SWT dengan Al-Quran. Kan? So, sebab itulah sebahagian daripada isi dalam surah yang kita baca tu, dia ada bahagian untuk Rasulullah, ditujukan kepada Rasulullah, dan ada juga bahagian yang ditujukan kepada kaum dia yang menolak ataupun tidak menerima ancaman, mesej yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ni kan. Dalam surah ni juga serupa, dalam surah Al-Qiyamah ni kita juga berjumpa dengan keadaan itu kan. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah, dimulakan dengan ini semua ditujukan kepada mereka-mereka yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adakah manusia mengira bahawa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulang? Yahsabul insanu allan najma'a idhamah, dan seterusnya, dan sampai yang kita baca semalam, manusia tidak akan ada tempat untuk melarikan diri lagi di hari yang pasti akan datang. Apabila sampai masanya manusia ni, maka dia akan berhadapan dengan apa yang dijanjikan. Dalam surah Al-Qiyamah ni, bahagian yang ditujukan kepada Rasul ini, dia berada dalam ayat 16 hingga 19 yang kita akan baca pagi ni kan. Khusus yang disentuh oleh ayat ni, blok 16 hingga 19 yang kita akan baca ni adalah tentang penurunan Al-Quran yang merupakan talian hayat penting pada Rasulullah dalam melaksanakan mesej dia ni. Jadi talian hayat ini adalah satu yang amat penting kan. Sebab dia adalah kehidupan kepada talian kehidupan kepada Rasulullah SAW, yang dengan Al-Quran inilah Rasulullah SAW berhadapan dengan kaum dia. Sebab Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW dia tidak bercakap mengikut hawa nafsu dia. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak menuturkan daripada lidah dia apa yang dia inginkan daripada hawa nafsu dia, diri dia. Apatah lagi mengikut bias yang tertentu kan. In huwa illa wahyun yuha. Semuanya kan, tidak ada kecuali adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah, kerana itulah setiap hadis Rasulullah SAW yang keluar daripada mulut dia dengan perkataan yang dia susun juga adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dia beza, wahyu hadis Rasulullah SAW adalah wahyu yang dituturkan oleh Rasulullah. Dia bukan wahyu yang matlu kan. Matlu ni adalah wahyu yang dibaca, tilawah kan. Yang dibaca, sebab Al-Quran ni adalah wahyu yang matlu kan. Wahyu yang merupakan yang kita baca, dan baca tu dapat pahala khas kena membaca dia kan. Setiap huruf dalam hadis Rasulullah SAW diberi ganjaran kan, 10 kali ganjaran ataupun lebih kan. Alif lam mim, alif ada ganjarannya, lam ada ganjarannya, mim ada ganjarannya kan. Jadi itu adalah khusus kepada Al-Quran kan. Jadi begitulah cara Rasulullah SAW
menerima Al-Quran dan menggunakan atau penggunaan Al-Quran ini dalam beroperasi dalam kehidupan Rasulullah dengan cara macam tu kan. Setiap berlaku satu peristiwa kan, maka Rasulullah SAW akan menanti-nanti mana dia wahyu Allah SWT nak jawab ni kan, nak berhadapan dengan kaum dia. Sebab Rasulullah dia tidak tuturkan kepada kaum dia apa yang merupakan yang datang daripada dalam diri dia kan. Tapi dia akan tuturkan kepada kaum dia apa yang diberi panduan oleh Allah Subhanahu Taala kan. Kerana itu kita baca dalam surah Al-Kahf kan, di belakang daripada kan, di belakang daripada kisah itu kan, Rasulullah SAW bila berhadapan dengan Kristian kan, orang-orang Nasrani daripada Najran kan, yang datang bertanya kepada Rasulullah SAW dalam riwayat menceritakan tentang beberapa soalan kan. Rasulullah SAW dia menanti-nanti kan. Dia kata dia jawab kepada mereka nanti dia akan jawab esok kan. Tapi dia kan, menanti-nanti wahyu tak turun-turun juga kan. Jadi sebenarnya dalam keadaan macam tu kan, sehinggalah akhirnya turun wahyu tu kan. Dalam surah Al-Kahf ni ada 3 cerita, 4 cerita kan. Kisah yang semuanya diwahyukan oleh Allah Subhanahu Taala kan, diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala kan. Termasuklah kan berhadapan dengan pemuka-pemuka Quraisy ni kan, apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW yang merupakan jawapan baik tentang hari akhirat, tentang neraka kan, tentang neraka yang sifat neraka ni yang membakar sakar kan, ataupun dalam surah Al-Mulk neraka yang bersuara kan. Neraka ni bila dicampakkan manusia ke dalam dia dia akan menderam kan, bunyi. Semua ni adalah datang daripada Allah Subhanahu Taala kan. Bila turun kepada Rasulullah dibacakan kepada kaum dia kan. Jadi Rasulullah SAW ni adalah penyampai mesej Allah SWT yang amat setia dan amat tepat kan. Dia tidak satu pun yang masuk di dalam itu adalah jaminan Allah Subhanahu Taala. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran ni ataupun perkataan yang dituturkan itu adalah datang daripada diri Rasulullah SAW, apatah lagi datang daripada wahyu hawa nafsu Rasulullah SAW. Hawa kan. In huwa illa wahyun yuha. Melainkan dia adalah wahyu yang datang daripada wahyi kan, yang datang daripada Allah Subhanahu Taala belaka semuanya kan. Jadi sebab itulah kan, dalam surah ini Allah Subhanahu Taala sebut isu dia adalah tentang bagaimana tekanan kan, sebab Rasulullah ni dia adalah interface yang menunggu apa yang akan datang daripada Allah Subhanahu Taala. Kemudian dari bawah pula datangnya pemuka-pemuka Quraisy ni yang sentiasa memberi tekanan kepada dia. Mana dia? Jawab, kami tidak ni kan. Kami tidak kamu buat benda ni. Kami tidak kamu tunjukkan benda ni kan. Ataupun mereka berbincang di dalam nadwah dan sebagainya kan. Membincangkan tentang apa lagi tindakan yang nak buat kepada Rasulullah SAW. Kan? Kemudian hantar orang kepada Rasulullah SAW, bagi dia tawaran dan berbagai benda lagi kan. Dan Rasulullah SAW tidak akan menjawab ni kecuali setelah dia tahu apa yang Allah Subhanahu Taala hendak dia sampaikan kepada mereka kan. Setengah-setengahnya adalah merupakan hujah-hujah yang susah untuk dijawab, tapi kerana dia datang daripada Allah Subhanahu Taala, maka jawapan ataupun hujah-hujah yang datang daripada Allah Subhanahu Taala ni adalah merupakan satu yang mukjizat kan. Kata dia
menukar kan, siapa yang mendengar apa yang diucapkan daripada lisan Rasulullah SAW ni adalah merupakan perkara yang mereka dalam banyak riwayat menceritakan terpukau dengan dia kan, dan akhirnya tidak sedikit yang masuk Islam kan. Begitulah juga dengan kisah Imad Al-Azdi contohnya kan, itu dalam hadis diceritakan ini adalah Tok Bomo kan, Tok Bomo yang datang daripada Yaman untuk mengubat Rasulullah SAW yang katanya kena sihir, kena jin, kena gangguan jin kan. Sebab itulah dia ucapkan perkara-perkara yang pelik-pelik ni kan. Dia ni terkenal bomo yang handal kan, yang boleh mengubat dengan sama ada dengan angin kan, ataupun membaca mantra-mantra dan sebagainya kan, mengubat manusia. So dia datang daripada Yaman nak jumpa Rasulullah SAW untuk mengubat. Dia datang dan menawarkan diri dia. Rasulullah SAW tidak tolak, tapi Rasulullah mula jumpa dia baca khutbatul hajah yang saya sebut tadi kan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu sampai habis kan. Bacaan itu saja sudah cukup untuk kan, bila dia dengar dia kata ini adalah ucapan yang bukan mantra-mantra yang aku pernah dengar kan. Dia adalah satu yang bukan datang daripada manusia kan. Sebab itu dia terus kan, dalam pertemuan dengan Rasulullah SAW dia mengucapkan syahadah dan mengikut Islam kan. Jadi ada manusia yang bergantung kepada apa yang dalam hati masing-masing kan. Allah kata banyak yang diberi petunjuk oleh Allah SWT dengan wahyu Allah SWT ni, banyak pula yang disesatkan lagi oleh Allah SWT kan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Yang disesatkan Allah SWT ni, Allah kata kerana dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Allah SWT tambah lagi penyakit yang ada dalam hati mereka ni kan. Itu adalah untuk orang yang ada penyakit ni kan. Tapi orang yang mendapat petunjuk kerana mereka adalah orang-orang yang kan, sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah kan, awal-awal itu kan, Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dia adalah petunjuk kepada orang yang menghidupkan persediaan takwa dalam hati dia ni kan. So begitu juga kita bila berhadapan, kita akan macam mana kita datang kepada Al-Quran ni dan datang kepada din Islam ni, datang kepada Rasul SAW, berhadapan dengan apa yang dibawa oleh Rasul ni, sama ada kita termasuk dalam golongan orang yang fazadahumullahu marada tu, Allah tambah lagi penyakit dalam hati dia, ataupun kita termasuk dalam hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Salah satu kan. Jadi dalam ayat-ayat dalam surah ini Allah SWT menjelaskan, kita baca kan, auzubillahi minasyaitonirrajim, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, la tuharrik bihi lisanak, jangan engkau kerana untuk cepat-cepat menguasai Al-Quran ni kan, menggerakkan haraka kan, tuharrik bihi, dengan menggerakkan dengan lidah kamu, lisanaka kan, lita'jala bihi, untuk cepat-cepat, ta'jil kan, ta'jil ni nak bersegera kan, menguasai dia. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah latar belakang yang saya sebutkan tadi. Sebab Rasulullah SAW sebenarnya dia menanti-nanti turun wahyu, sebab saat lagi dia nak sebutkan pula kepada kaum dia kan, nak menjawab semua persoalan-persoalan yang ada, persoalan yang dia akan tunggu sekejap, sebab dia tak sampai lagi kepada dia konsep yang dia nak sampaikan kepada kaum dia kan. Sebab itu dia tunggu dulu kan. Dan Rasulullah SAW setiap patah yang turun itu kan, tidak satu pun yang dia tambah. Jadi dia nak pastikan turun, dia ingat betul-betul, kemudian dia boleh ucapkan balik pula kan, sebiji seperti mana yang turun kepada dia kan. Ini tekanan kan.
setiap huruf tidak akan, dia tak mau ubah, kan? Dan setiap huruf juga dia nak sampaikan kepada kaum dia. Dan dalam masa yang singkat, kan, turun kata malam tu, ataupun contohnya pada ketika itu, selepas tu Rasulullah akan terus sampaikan kepada, kan, biasanya dia ada penulis-penulis wahyu dia, kan, dia akan bagi tahu kepada mereka ni, dan mereka ni akan catat, kan. Yang lain yang dengar akan catat juga dengan dalam catatan cerita masing-masing, kan. Jadi ada yang rasmi, yang penulis wahyu Rasulullah SAW, ada yang tidak rasmi, yang lain-lain yang dengar ni mereka catat di dalam apa saja yang boleh dicatat, kan, di dalam lembaran-lembaran kulit kayu dan sebagainya yang boleh ditulis pada masa tu. Tapi yang rasmi, penulis wahyu Rasulullah SAW ni, kan, so ada banyak benda dalam Al-Quran ni, sudut-sudut dia yang memang sebab dia adalah wahyu yang berat satu, kan. Turunnya wahyu kepada Rasulullah saja sudah cukup untuk menjadikan Rasulullah amat tekanan daripada wahyu yang berat ni, qaulan thaqila, kan, ikut pendapat sekarang kita sebut tu, dia adalah perkataan yang berat, kan. Kan, Rasulullah SAW bila turun di waktu di musim dingin, dia berpeluh, kan, pada masa wahyu turun. Kadang-kadang dia jatuh macam pengsan, kan, tak sedar sekejap, kan. Kemudian sampai wahyu tu habis barulah dia jaga balik, kan. Itu adalah sifat, kan, yang biasanya Rasulullah kata dia dengar adalah macam bunyi, kan. Itu dalam hadis Sahih Bukhari, kan, menceritakan macam bunyi yang ada di telinga ni, kan. Ada yang macam bunyi dentingan loceng ke dan sebagainya, kan. Itu adalah semua perkara yang tak dapat nak dibayangkan. Kita tak nak bayangkan. Rasulullah saja, seorang saja yang melalui dia, kan. Tapi semua itu adalah berat belaka, kan. Ditambah lagi dengan nak menjaga keaslian dia dan untuk menyampaikan sepenuhnya seperti mana yang sampai dalam masa yang singkat, kan. Sebab itulah Rasulullah dia tertekan, dia risau. Kadang-kadang soalan-soalan, gugatan yang diajukan oleh kaum dia ni, dan dia tunggu Allah SWT untuk menjawab, kan. Turun melalui Al-Quran ni, kan. Dan Allah SWT ni sebab itu Al-Quran ni adalah mekanisme penting yang menjawab hujah, bekalkan hujah-hujah daripada Rasulullah, menjawab apa yang dilontarkan oleh kaum dia ni, kan. Kalau dia menjadi mekanisme penting kepada Rasulullah dan Rasulullah tinggalkan kepada kita, kan, dalam keadaan yang amat terjaga, pastilah dia juga sebenarnya adalah hujah-hujah yang untuk kita juga, yang kita nak gunakan bila berhadapan dengan manusia, kan. Sebab itu ini panduan yang penting, kan, untuk application diri kita, untuk application berhadapan dengan mad'u, kan, yang diseru, kan. Dan juga dia juga adalah panduan umum untuk mikro persoalan dan juga makro masyarakat keseluruhannya, kan. Itulah Al-Quran Al-Karim sebenarnya, kan. Jadi penting Allah kata la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, kan. Rasulullah SAW diingatkan Allah supaya tidak cepat-cepat tergesa-gesa membacakan ayat Quran yang dia menanti-nantikan, kan, ternanti-nanti sepanjang perjalanan, kan. 23 tahun ni begitulah keadaan Rasulullah dengan Al-Quran ni, kan. Bila dia turun kepada Rasulullah SAW sebagai menjawab gugatan kufar, kan. Sebab, kan, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu, kan. Ada dua perkara yang penting yang disebut kat situ, kan. Sesungguhnya inna alaina, ke atas kamilah, kan. Di atas tanggungjawab kamilah, kan. Kamilah yang akan mengumpulkannya, jam'ahu, di dalam dada kamu, kan. Satu, kan, mengumpul Al-Quran ini. Kedua, wa qur'anahu, dan juga membacakan dia kepada kamu, kan. Jadi dia ada aspek ayat itu, bacaannya, dan juga ayat bacaan ayat itu, dan juga isi ayat itu satu, kan. Ayat demi ayat,
perkataan demi perkataan, kalimah demi kalimah. Yang kedua adalah jam'ahu, yang akan mengumpulkan dia dan menyusun dia. Itu pun Allah SWT juga. Sebab itu kita jelas pendapat jumhur ulama dalam masalah Al-Quran ini adalah susunan ini adalah susunan yang mutawatir yang datang daripada Allah SWT, dan juga bacaan dan kandungan dia juga adalah mutawatir daripada Allah SWT. Sebab bukti besar dia adalah kalau siapa yang membaca Al-Quran, dia akan tahu terus bahawa dia bukan daripada Rasulullah SAW, kerana ada juga ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang mengkritik Rasulullah pun ada, menegur Rasulullah SAW. Ada juga yang semuanya dibaca dan diucapkan oleh Rasulullah, disampaikan sepenuhnya seperti mana yang turun. Kita akan jumpa nanti surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia menarik muka kerana tidak selesa, bermuka masam, Abasa wa tawalla, dan berpaling daripada ni kisah Abdullah bin Maktum yang datang kepada Rasulullah SAW, Kemudian Rasulullah SAW memalingkan. Nanti kita akan sampai kat situ, Itu adalah teguran kepada Rasulullah, tapi Rasulullah SAW sampaikan sepenuhnya. Jadi kalaulah Rasulullah yang mereka ni, pastilah dia akan ubah, Tapi dia tetap sampaikan sepenuhnya. Begitu juga bila berhadapan dengan Al-Kitab Bani Israel, Yahudi yang berada di Madinah, Rasulullah SAW tetap menyampaikan juga bahawa Al-Quran turun ni, Rasulullah kata Al-Quran ni membenarkan apa yang ada pada mereka, kitab-kitab dan juga semua ayat-ayat Allah yang pernah turun kepada mereka dibenarkan oleh Al-Quran ni, Walaupun dalam tempat lain Rasulullah SAW mengkritik mereka, mengancam, menyampaikan ancaman Allah kepada mereka. Tapi di tempat lain, bila Allah SWT memberi komplimen ataupun pujian dan sebagainya kepada sebahagian daripada ahli kitab yang beriman kepada Allah SWT, Rasulullah sampaikan juga, Jadi ini adalah siapa yang membaca Al-Quran ini, dia tahu bahawa Rasulullah SAW tidak bukan datang daripada dia, tapi semuanya disampaikan daripada Allah SWT sebiji seperti mana yang diterima daripada Allah SWT. Itu adalah sifat Rasulullah dengan Al-Quran, Sebab itu inna alaina jama'ahu wa qur'anahu, kamilah yang akan mengumpulkannya di dada kamu dan membacakan satu persatu bersama-sama dengan Rasulullah SAW sendiri. Macam mana cara mekanisme benda ni berlaku? Al-Quran ni diturun beransur-ansur. Sebab itu semua gugatan daripada kaum Quraisy ini dijawab oleh Allah melalui wahyu ni yang turun sedikit demi sedikit. Tapi turun sedikit demi sedikit ni kadang-kadang Rasul menanti-nanti, mana lagi, bila nak turun lagi. Dia tertekan, Jadi sebab itulah Muzammil atau Muddathir ini, kalau sebagian riwayat menceritakan, dia ada kaitan dengan pengalaman Rasulullah SAW bila wahyu ni terhenti sekejap dan sebagainya, Tapi Allah kata ini bukan urusan kamu, Itu adalah urusan Allah SWT. Bila nak turunkan ayat yang dia nak, dia akan turunkan, Walau dia bukan turun kerana tekanan daripada Quraisy, dia bukan juga turun kerana bila kamu hendak Allah nak turun. Allah turunkan mengikut kehendak dia. Ada ayat yang Allah SWT tak turunkan terus, ada yang turun kemudian, ada yang penerangan dia diturunkan kemudian, Jadi sebab itu kamilah yang akan mengumpulkan dia, memastikan bahawa tidak satu pun ayat ni akan hilang, akan dilupakan oleh engkau, kecuali kalau kami hendak dia dilupakan, Sebab itu Allah sebut dalam surah Taha ayat 114, A'udzubillah minasyaitonir rajim. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. Maka fata'ala Allah, maha tinggilah Allah SWT, Malikul Haqq, raja yang sebenar-benarnya.
yang menguasai seluruh hubungan dengan manusia ni adalah Allah Subhanahu Taala yang menjadi pengarah penting di belakang Rasulullah SAW. Rasul hanya diutuskan utusan daripada Allah. Rasul rabbahum, kan dalam surah Haqqah yang kita baca kan, fa'asaw rasul rabbahum, maka telah mendustakan rasul yang datang daripada Tuhan mereka, kan. Itu penting Allah sebut rabbahum, kan. Lepas tu bila mereka mendustakan rasul ni, akhzata rabiyah, Allah kata kan, fa'akhadhahu akhzata rabiyah, mereka telah diregut oleh Allah SWT dengan regutan, dengan tarikan, kan, yang amat kuat, kan. Sebab mereka mendustakan Rasul Allah SWT, kan. Dia adalah utusan Allah, kan. Sebab itu Allah SWT kata, kamilah yang akan, kan, menjaga. Sebab kan dia adalah Malikul Haq, kan, raja yang sebenarnya, kan. Wala ta'jal bil Quran min qabl in yuqda ilaika wahyuhu. Maka, kan, wala ta'jal, jangan kau tergesa-gesa bil Quran, membaca, kan. Quran ni ialah baca, kan, bacaan. Itu adalah perkataan Quran itu sendiri, kan. So ini bukan bil Quran itu dengan Quran, tapi dengan bacaan, kan. Jangan tergesa-gesa membaca min qabl, kan, sebelum an yaqda ilaika wahyuhu, kami selesai sempurna mewahyukannya kepada engkau. Wa qul rabbi zidni ilma, katakanlah wahai Tuhanku, zidni rabbi zidni ilma, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Doa ni asal dia adalah berkaitan dengan Al-Quran, turunnya Al-Quran ni, kan. Kita baca doa ni juga, kan, adalah bila kita, dia sebenarnya berkaitan dengan Al-Quran, kan. Allah SWT ajar Rasulullah sebut, ya Allah, tambahlah ilmu ni kepada aku. Rabbi zidni ilma, kan. Sebab Allah SWT lah raja yang menentukan bila Al-Quran ni nak turun dan bila dia nak sampaikan kepada Rasulullah, dan dialah akan memastikan supaya Al-Quran ni akan lekat di dalam dada Rasulullah SAW dan Rasulullah boleh membacanya, kan. Jadi itu semua adalah bukti bahawa Al-Quran ini adalah hujah-hujah bahawa Al-Quran ini semuanya datang daripada Rasulullah SAW, kan. Dan yang proses ini biasanya akan dilakukan melalui Jibril alaihissalam, datang daripada Allah SWT di atas, kan. Yang datang khususnya, kan, kita baca dalam riwayat menceritakan dalam bulan Ramadan Rasulullah SAW akan bertasmi', kan, baca dengan Jibril alaihissalam dan menentukan susunan-susunan ayat-ayat yang turun itu, kan. So, insya-Allah rasanya kita dulu kat sini, nanti kita akan sambung sikit lagi malam ni tentang, so ini adalah proses penting untuk kita memahami nature of Al-Quran tu, kan, ataupun sifat Al-Quran Karim ini. Dia sebagai kitab yang apakah yang terkandungan dia yang penting, kan, dalam Al-Quran ni, kan. Sebab kalau kita tidak perhatikan, kan, betul-betul kita akan lost. Apa dia sebenarnya, apa dalam Al-Quran? Al-Quran adalah berisi panduan dalam menyampaikan isi Al-Quran itu kepada orang juga, kan? Dan juga dia juga adalah hujah-hujah antaranya yang ditujukan kepada yang disampaikan, kan. Di samping juga panduan kepada yang menyampaikan tu, kan. Itu juga adalah kandungan dalam Al-Quran ni, kan. Dan insya-Allah kita berhenti dulu kat sini. Malam lagi insya-Allah, kalau dipanjangkan umur Allah SWT, kita akan sambung rancangan ini, kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika.